Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang dikasihi pengurusi majlis, pengurusi masjid, barisan jawatan kuasanya, tak lupa ashabul fadilah, tutup imam, tutup guru, yang amat saya hormati, yang berhormat Datuk Ismail selaku Adun dan Esko Negeri Sembilan, seterusnya Tok Penghulu dan juga Ketua Kampung, jawatan kuasanya, hadirin hadirat, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Tajuk tazkirah saya pada hari ini ringkas, iaitu kita nak tafsirkan firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat. Inilah ayat yang pertama diturunkan kepada Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Inilah wahyu yang pertama yang disebut kesahannya secara panjang lebar dalam awal-awal bab Sahih Bukhari. Cerita tentang turunnya wahyu. Bagaimana Rasulullah SAW bila usia mencecah 40 tahun, Allah mengasihkan Rasulullah untuk seorang-seorang diri. Dia rasa macam tak kena dalam masyarakat dia. Jadi masa tu tak ada apa-apa, tapi inilah yang Allah jadikan kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah pergi ke Gua Hira. Gua Hira ni terletak di atas bukit yang dipanggil Bukit An-Nur atau dipanggil Jabal Nur. Muka depan gua tu, mengikut sebahagian ahli sejarah, jika sekiranya tak ada bangunan, tengok direct akan nampak kota, nampak Kaabah Al-Musharrafah. Itu uniknya. Dan dikatakan bahawa Rasulullah SAW daripada situ lebih kurang dalam 4 ke 5 km, kurang atau lebih sikit lah, berjalan 3-4 hari sekali balik, 3-4 hari ataupun 5 hari sekali balik. Dia bawa bekalan yang disediakan oleh Khadijah, dia balik. Dan dia bermalam, dia tafakur sesuatu. Sehinggalah pada waktu pagi, ketika fajar hampir menyingsing, ketika itulah tiba-tiba dilembagakan satu lembaga, duduk belakang Nabi, lalu peluk dengan pelukan yang kuat. Jadi Nabi tak nak tengok orang, dia bukan mengadap, mari peluk dengan pelukan kuat. Jadi kata orang tak boleh nak gerak. Akhirnya beliau menyatakan, Iqra', bacalah. Maka Rasulullah SAW jawab, ma ana biqari, aku tak pandai membaca. Bahasaan yang Nabi guna, ma ana biqari, menunjukkan bukan engkar Nabi tak nak baca. Kalau Nabi tak nak baca, Nabi jawab, lam akra, la akra, aku tak mau baca. Mu suruh aku tak nak mau baca. Macam kita suruh anak kita, bacalah, anak kita tak mau. Cara tak mau tu macam-macam lah. Dia wada je, tengok TV ke. Dia boleh baca? Boleh, tapi tak mau. Sekarang Nabi ni qari, isim fa'il yang memberi makna tufidul wasf. Sifat Nabi ni ummi, tak boleh baca. Itu tanda besar yang menunjukkan Quran ini bukan ciptaan Muhammad dan bukan kalam Muhammad, kalamullah. Ini menjadi hujah kepada orang-orang orientalis dan orang musuh-musuh Islam. Akhirnya dia lepas, dia peluk kali kedua lagi kuat. Nabi jawab jawapan yang sama. Akhirnya kali ketiga dia peluk dengan pelukan yang kuat. Maka Nabi jawab dengan jawapan yang sama. Bila Nabi jawab dengan jawapan yang sama, maka dibacakan 5 ayat yang kita bacakan tadi. Para ulama kata, kenapa dia tak mudah-mudah pergi tu ngajar, mari duduk sini. Okey,
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, begitu tak, tapi dengan cara macam itu. Kata ulama, antara maksud dan simboliknya nak gambarkan ilmu ini diambil dengan kesukaran dan kesusahan. Kerana kena ada kesungguhan. Lebih-lebih lagi Al-Quran, inna sanulqi alaika qawlan saqila, sesungguhnya kami turun ke atas kamu Quran, sifatnya berat, ucapannya berat. Kerana nak menanggung maksudnya, kehendaknya, dia tak boleh main remeh-temeh. Itulah maksudnya. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quranul Karim, inna sanulqi alaika qawlan saqila. Macam mana Quran ni? Kedua, bila Allah sengaja sebut ayat Iqra, bacalah. Sedangkan kalau kita tengok dari segi fadilat, tak ada belah mana. Sebagaimana fadilat surah Fatihah, sebagaimana fadilat surah Qul Huwallahu Ahad, sebagaimana fadilat seperti ayat kursi, sebagaimana fadilat ayat istirja dan seumpamanya. Ada dalam nas sahih tentang fadilat-fadilat surah tertentu, tapi bukan semua surah. Tapi Allah dengan hikmahnya, dia sengaja turunkan ayat ni yang pertama. Tujuannya apa? Kerana manusia ini, dia berada dalam satu suasana. Suasana ketika wahyu hendak diturunkan, orang Arab Mekah hari itu dikenali dengan satu masyarakat, orang panggil masyarakat jahiliyah. Apa makna jahiliyah? Daripada kalimah jahil. Jahil itu maknanya tak tahu. Tapi ulama menyatakan bila sebut jahiliyah ini, maksud dia ada beberapa maksud. Di mana dikumpulkan. Pertama, maksud jahiliyah, mereka ni adalah orang yang buta agama. Yalah, tak ada syariat lagi. Buta agama. Yang kedua, orang yang muflis akhlak. Akhlaknya bankrupt. Anak pun dia bunuh, anak perempuan. Wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi zambin qutilat. Kerana uta masuk pagar orang ni bergaduh sampai beratus tahun, seperti peperangan Ghabra dan Dassas, oleh keturunan demi keturunan, sampailah kepada datangnya Islam mendamaikan. Dan yang ketiga, mereka buta akidah. Mereka percaya hak ni Tuhan juga, hak ni Tuhan juga, jadi banyak Tuhan. Sebagaimana Husain, seorang lelaki, dia berjalan, dia kelek patung. Dia bawa patung dia. Lalu Nabi kata, "Sing, mu buat apa ni?" Kata, "Ni Tuhan." Nabi kata, "Sing, Tuhanmu ada berapa?" 7 tadi. 6 di bumi, 1 di langit. Hak mu minta, hak langit. Tapi ni perantaraan. Maka Allah turun ayat, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak menyembah mereka, patung-patung ni, kecuali merekalah menjadi wasilah ataupun wasitah yang mendekatkan kami kepada Tuhan kami. Perantara. Jadi Islam tak mahu macam tu. Islam direct kepada Allah. Iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Hadis sahih riwayat Bukhari, riwayat Muslim, riwayat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata, kuntu radifan Nabi sallam. Aku duduk di belakang Nabi sallam. Khalfan Nabi. Duduk menunggang unta belakang Nabi. Aku kecil, Rasulullah tu. Allah cakap dengan aku, "Ya gulam, inni mu'allimuka kalimatin ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahaka." Panjang hadis. "Wahai anak, aku nak ajar kamu beberapa kalimat saja. Mu jagalah Allah, Allah jaga kamu. Mu jagalah Allah, kamu dapati Allah di hadapan kamu." Bukan maksud Allah duduk depan. Maksudnya datangnya pertolongan Allah, hidayah Allah, taufik Allah, macam-macam lagi Allah akan bagi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila kita tengok macam ini, maka fahamlah kita bahawa bila Allah Subhanahu Wa Taala turunkan wahyu, kerana ketika itu dengan Iqra, masyarakatnya jahiliyah, masyarakatnya buta agama.
Masyarakatnya muflis akidah, bankrupt akhlak. Masyarakat pada masa itu tak tahu apa benda nak buat, ikut akal yang dikuasai oleh nafsu dan sifat kebinatangan menguasainya tanpa mengira halal dan haram, betul dan salah, okey atau KO, dan ini yang berlaku. Maka Allah turun ayat Iqra. So baca ni pula Tuhan tak beri bebas. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacaan yang pertama adalah bacaan dengan nama Allah yang menciptakan, yang kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Kerana di situ kita disuruh untuk kenal Allah. Sebab itu dalam hidup kita ni mulakan dengan bismillah. Kata Nabi SAW, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqtam. Setiap perkara tidak dimulakan dengan bismillah, maka dia terpotong, dia terputus. Maknanya terputus barakah, terputus pertolongan Allah, terputus petunjuk daripada Allah, macam-macam terputus. Jadi kita mulakan dengan bismillah yang baik-baik. Baik. Khalaqal insana min alaq. Allah ciptakan manusia daripada alaq. Alaq ni kalau kita tengok kejadian manusia, dia ada 4 kejadian. Kejadian yang pertama, mukaddimah 40 hari pertama dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan lain lagi, hadis Abdullah ibn Mas'ud. Yujma'u ahadukum fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Pertama, 40 hari pertama selepas daripada abah kita bersama dengan mak kita, air mani itu dia bercantum. Ini dipanggil nutfah. 40 hari kedua dinamakan alaqah. Jang saya tak masuk lagi, jang ni masuk, betul masuk lagi. Masuk dah. Oh. Seminit je lagi. Dan 40 hari yang ketiga namanya mudghah. Dan akhirnya ditiupkan roh. Maka pada masa itulah selepas 4 bulan 10 hari atau lebih sikit, mak ni terasa gerak dalam perut dia. Itu 120 hari. Itu dia. Jadi insya-Allah bila kita sebut Iqra di sini, saya sengaja baca tajuk ni kerana sekarang ni riuh di kota Madinah di Kuala Lumpur isu yang kita panggil pesta buku antarabangsa. Saya pun baru balik tadi, saya tengok ramai orang ni. Saya tanya daripada mana, sebut daripada Kedah, daripada Johor, Negeri Sembilan pun ada, tapi daripada Gadung tak ada lagi tadi. Kalau tadi duk tanya daripada ni Sungai Buloh ni, kadang-kadang saya duduk, dia ambil gambar, jadi saya dengarlah. Jadi itu saja yang saya nak sampaikan. Mudah-mudahan kita faham tentang budaya Iqra ini. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi al-khati'ata al-muznibata bi taqwallahi ta'ala wa ahussukum ala ta'ati wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan mengikut segala jejak langkah Rasulullah SAW
meninggalkan segala larangannya. Begitu juga mengikut apa yang telah dianjurkan oleh Al-Quranul Karim. Begitu juga dengan apa yang telah disebut oleh para ulama, supaya kita sama-sama sentiasa mentaati Allah. Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, "At-taqwa huwal khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal ridha bil qalil wal istidadu liyaumir rahil." Takwa itu terangkum padanya 4 perkara. Pertama, merasa takut dan gerung kepada Allah yang Maha Perkasa. Keduanya, beramal dengan apa yang terkandung dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketiganya, redha dengan rezeki Allah sekalipun sedikit. Dan yang keempat, sentiasa membuat persediaan dengan memperbanyakkan amalan-amalan untuk kita menjadikan bekalan pada hari akhirat kelak, hari yang kita akan menuju ke sana, hari yang dinyatakan oleh Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tak mungkin memberi manfaat oleh harta benda dan anak pinak, hanya yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, khutbah pada hari ini akan membicarakan berkenaan dengan isu judi cyber. Sebagaimana yang kita ketahui, judi merupakan salah satu amalan kuno yang telah dilakukan oleh manusia untuk mencari jalan pintas kekayaan. Tanpa disedari, ia membawa kebinasaan. Dengan sebab itu, ayat yang kita bacakan tadi jelas menunjukkan kepada Allah, kepada kita, yang Allah menggunakan kalimah judi dengan maksud maisir, iaitu perjudian. Bagaimana semudah itu manusia dalam sekelip mata mengauk keuntungan, maka di sini akan melahirkan gulungan angan-angan dengan sikap dan sifat malas berusaha, mencari jalan pintas, dan apa yang berlaku, mereka kebanyakannya membinasakan diri mereka. Betapa ramai mereka yang telah diisytihar sebagai muflis, sebagai bankrupt, sehingga akhirnya menjatuhkan maruah dan membuka ruang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral dan menyalahi dengan agama Allah dan juga undang-undang, seperti dengan cara menipu, dengan cara mendapatkan hasil cara yang tidak sebenar, dek kerana ketagihan judi yang tidak disukai oleh Islam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kalaulah dulu, di zaman dahulu kita dengar judi dengan pelbagai bentuk fizikal, menyabung ayam, berlaga lembu, begitu juga yang lain yang boleh dilagakan dan dipertaruhkan, begitu juga dengan judi yang dipanggil sebagai daung teruk, nombor ekor, slot kuda dan sebagainya, maka itu sudah berlaku dan sedang berlaku, tetapi jumlah makin lama makin kecil. Diganti dengan bentuk yang baru yang dipanggil sebagai judi online. Hanya duduk dalam rumah, hanya memasukkan dalam beberapa bentuk aplikasi, kemudian seterusnya melakukan perjudian. Mungkin mendapat laba yang begitu banyak, tapi saat yang sama mengundang kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala apabila menyebut judi dan juga apa yang lain yang disebut di dalam Al-Quranul Karim, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu, Allah menyebut kalimah rijsun min amali syaitan. Apa makna rijsun di sini? Dengan makna kotor lagi najis, terkeji dan terkutuk, dan ia daripada amalan syaitan. Seorang ulama Islam terkemuka dunia, Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri, melalui kitabnya yang masyhur, kitab Mazahibul Arba'ah, antara lain menyebut di dalam fiqh ala Mazahibil Arba'ah ini ada 11 hujahan berdasarkan ayat yang kita bacakan itu, betapa judi ini dan juga arak dan juga tenung nasib dan juga berhala ini dianggap sebagai keji dan kotor,
yang telah ditentang oleh Islam dengan sesungguh-sungguhnya. Tuan-tuan, dengan sebab berjudi, rumah tangga hancur. Dengan sebab berjudi, putus kawan. Dengan sebab berjudi, ke lock up dan ke penjara. Dengan sebab berjudi, pembunuhan. Dengan sebab berjudi, berlakunya pelbagai episod-episod kejahatan dalam hidup. Ketidaktenangan, keluarga merasa hina dek kerana ketagihan judi yang melampau. Wal'iyazabillah. Justru sama ada dalam bentuk moden atau dalam bentuk tradisional, masalah judi hendaklah kita benteras dan kita buang dalam kehidupan kita. Enakmen Jenayah Syariah Negeri Sembilan 2004 memperuntukkan Seksyen 79A berkenaan dengan kesalahan berjudi. Dan kita bukan semata-mata menghormati undang-undang yang telah dibuat, tetapi kita juga menjunjung syariat Islam yang menganggap judi sebagai dosa besar. Justru marilah sama-sama kita menginsafi, kita mengawali dalam apa bentuk pertaruhan, dalam apa bentuk walaupun jumlahnya kecil, sekadar suka-sukaan, sekadar hanya berhibur-hiburan, maka judi haram tak haram sekalipun sedikit mahupun banyak. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada sifat seperti itu, sikap seperti itu. Dan insya-Allah jika kita masyarakat yang bebas daripada judi, insya-Allah Allah beri kepada kita keberkatan dalam hidup, jauh daripada bala dan malapetaka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Mafhumnya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani, demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang benar-benar beriman, mereka yang benar-benar melakukan amalan saleh dengan sebanyak-banyaknya, mereka yang saling pesan memesan dengan kebenaran, dan mereka yang saling pesan memesan dengan kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi hamdan katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha wa usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تصديقا لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. Allahumma ansur malikana yang di-Petang Besar Negeri Sembilan Darul Khusus, Tuanku Muhriz Ibn Almarhum Tuanku Munawir, wa ayyidhu wa fiqhu lima tuhibbuhu wa tardah, wa abid biwujudihi makaida ahli zulmi wal kufri wal khizlan. Allahumma arzuqil auna li abdika Datuk Kelana Petra Datuk Haji Mubarak bin Dahak
Al-ma'ruf bi undal luak sungai ujun wa ayyidhu wa fiqhu lima tuhibbuhu wa tardah bi hurmati man arsaltahu lil alamin rahmatan wa busyra. Na'udzu bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma zara'a wa bara' wa min syarri ma yanzilu minas sama'i wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma zara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri tawarikil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza wa fi yaumina hadza wa fi sa'atina hadhihi zamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها وأعنتها ويسرتها. أكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآسرنا ولا تؤسر علينا وأرضنا وارض عنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع السخط. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح.